Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, Sanusi anggap adiknya taksub kepada Anwar Ibrahim. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menganggap adiknya sendiri taksub kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar Kedah itu berkenan membangkitkan hal itu dalam satu ceramah PN yang kemudiannya tular di media sosial. Malah, dakwa Sanusi, ayahnya juga telah meminta adiknya itu untuk menghentikan sokongan kepada Anwar, tetapi tidak dipatuhi. Ni puak-puak Abim ni kagum kat Anwar Ibrahim, tak boleh kata apa, kata beliau. Adik aku ada seorang taksub Anwar Ibrahim. Pak aku kata tukar hat lain lah. Kalau pak kita kata lagu tukan, kita takut dia buat tak tahu saja. Punya taksub ke Anwar Ibrahim, tegasnya lantang. Pembendedahan Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah itu dilihat berlaku lantaran berbeza fahaman politik. Tidak cukup dengan itu, dia mengibaratkan adik kandungnya seperti sebiji buah yang buruk dalam setandan. Adik Sanusi mengaji sampai master jadi pensara, nak kata apa adik? Ada juga dalam setandan hat buruk. Burung cok-cok gi dok hisap awai. Hat burung cok-cok kan tu adalah sebutir dia go dok cok tak hat tu, kata beliau. Dok hisap otak dia jadi kering ikut Anwar Ibrahim, kata beliau lagi. Klip sedutan ceramah Sanusi yang dilihat warganet sebagaimana menghina adiknya sendiri itu kemudiannya diganding dan dibandingkan dengan ceramah adik pemimpin PAS berkenan. Kita semua ni ada maruah. Maruah ini tak boleh dicemarkan sama ada maruah sendiri atau maruah orang. Kita dilarang mencemarkan maruah sendiri serta maruah orang. Antara hukum yang diturunkan Allah dan keras untuk menjaga maruah ini adalah hukum qazaf, kata adiknya dengan gaya berucap yang tenang dan jauh berbeza dengan Sanusi. Semakan Harapan Daily mendapati individu yang tampil berjubah putih serta memakai kopiah itu adalah bekas yang dipertua Abim Perak Ustaz Saidi Adnan Maknur. Menurut kenyataan Abim semalam, penguasa Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam Taski, Abim itu merupakan insan yang budiman, lemah lembut, tidak banyak bicara dan mudah tersenyum sesuai dengan pendidikan agama dan kerja beliau sebagai pensyarah. Dengan itu, Abim pertahan Ustaz Saidi yang dihina oleh abangnya Sanusi Maknur. Angkatan Belia Islam Malaysia Abim mempertahankan bekas yang dipertua Abim Perak Ustaz Saidi Adnan bin Maknur yang dihina oleh abangnya Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Abim, mereka memuji kebaikan akhlak Ustaz Saidi yang dikatakan kering otak oleh Sanusi. Sesungguhnya kami di Angkatan Belia Islam Malaysia Abim menjadi saksi bahawa Al-Fadil Ustaz Saidi Adnan bin Maknur adalah seorang yang budiman, lemah lembut, tidak banyak bicara dan mudah tersenyum, sesuai dengan pendidikan agamanya dan kerjanya sebagai pensyarah. Sanusi Menteri Besar Kedah dalam satu ceramahnya menghina adik beliau sendiri dengan mendakwa Ustaz Saidi sebagai taksub kepada Anwar Ibrahim. Beliau juga mendakwa ayah pernah berkata agar anaknya itu tukar bin lain dalam nama adiknya itu. Pak aku kata hang tukar bin lain lah. Kalau pak kita kata lagu tu takut tu. Dia buat tak reti punya taksub kepada Anwar Ibrahim, kata Sanusi. Mengaji sampai master jadi pensarah, kata beliau lagi. Sehingga hari ini adik beliau, Ustaz Saidi, belum membuat sebarang kenyataan mengenai penghinaan dari abangnya yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS itu. Menurut kenyataan Abim Pusat itu, Ustaz Saidi adalah mantan yang dipertua Abim Perak turut mengusahakan Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam Abim selain merupakan imam di masjid dan sering menyampaikan kuliah agama. Sedari awal aktif dalam Abim sehingga kini, beliau terus aktif menggerakkan program-program bakti dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Katanya, Abim konsisten menekankan pemikiran sederhana bahawa perbezaan pandangan politik tidak sampai membawa perbezaan akidah.
Kempen kebencian melampau, adu domba, fitnah, dan pembunuhan karakter adalah tidak dianjurkan Islam, malah tidak mustahil akan menyebabkan pecah belah sesama keluarga. Janganlah kita menghilangkan makna al-hikmah dalam diri kita. Tidak perlu marah-marah kerana tak kala ada yang meniup bara api kebencian yang akan terbakar adalah umat ini. Moga Allah lindung keluarga kita dari perpecahan asbab siasat kata kenyataan itu. Memetik pandangan mantan timbalan Presiden ABIM almarhum Cikgu Abdul Halim Ismail, tiada yang lebih tinggi dan besar nilai daripada tugas-tugas dakwah dan islah. Gerakan dan jemaah masih setia dengan dakwah, tarbiyah dan islah. Teras gerakannya masih tetap dakwah, tarbiyah dan islah. Politik adalah satu jalur kecil di jalur lebar dakwah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Tentang isu yang memang hangat sekarang ini, beza akhlak adik Menteri Besar Kedah dengan menganggap Sanusi anggap adiknya taksub kepada Anwar Ibrahim, dipetik daripada Harapan Daily, dan juga ABIM mempertahankan Ustaz Saidi yang dihina oleh abangnya Sanusi Maknur. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya akan mengganggu-gugat para musuh-musuh beliau. Anwar Ibrahim hari ini menyasarkan Malaysia tersenarai 30 ekonomi terbesar dunia. Kerajaan menyasarkan Malaysia untuk berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dalam jangka masa sederhana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, yang antara 7 sasaran utama dalam penstrukturan semula ekonomi negara melalui ekonomi madani yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Beliau yakin Malaysia mampu mencapai sasaran besar itu dengan meneladani negara yang pernah berdepan kejatuhan, namun tangkas dan bangkit semula ke hadapan. Mahu tahu tidak, kita mesti menjadi jaguh ekonomi serantau. Kita perlu punyai minda global dan mengutama pengantarbangsaan ekonomi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana, kata beliau dalam pelancaran ekonomi madani memperkasa rakyat hari ini. Selain itu, 6 sasaran lain yang mahu dicapai kerajaan sebelum tempoh 10 tahun, termasuklah memastikan indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan dasar fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Ekonomi madani memperkasa rakyat merupakan wadah mengangkat semula darjah dan martabat negara dengan 2 tumpuan utama, iaitu menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai sebuah peneraju ekonomi Asia serta memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Anwar berkata, ia merupakan sebuah rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi pelbagai tantangan, pelbagai isu. Selain daripada itu, Anwar juga telah mendedahkan 16% hasil negara diperuntukkan hanya untuk lunaskan hutang. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita apabila Anwar Ibrahim memberitahu negara terbeban dengan hutang yang membengkak sehingga 16% hasil negara diperuntukkan hanya untuk melunaskan hutang. Menurut Anwar Ibrahim, defisit belanjawan yang berterusan sejak tahun 1998 dengan angka hutang dijangka mencecah lebih 60% berbanding KDNK akan memberi kesan kepada yang parah kepada ekonomi negara.
Kata Menteri Kewangan itu, gejala tersebut dikuatiri akan mengekang keupayaan kerajaan menumpu kepada pembangunan yang akan menjamin keselesaan rakyat termasuk pelaburan awam serta penjanaan kebolehupayaan ekonomi. Pendapatan garis kemiskinan telah disemak semula pada 2019 dan berikutan pandemik COVID-19 tahap kemiskinan melonjak ke 2 angka. Kemungkinan gejala ini telah menyebabkan kesenjangan melebar dan muncul golongan mahakaya ketimbang jumlah kemiskinan yang bertambah dengan simpinan yang kian mengecil. Laporan survei gaji dan upah 2021 yang mendedahkan kemelut akibat gaji yang rendah khususnya menyangkut golongan muda berumur 24 tahun ke bawah. Gaji bagi separuh pekerja Malaysia kurang daripada RM2,250 sebulan. Belia khususnya graduan berhak meraih pendapatan bermakna, kata Anwar Ibrahim. Anwar juga berkata Malaysia telah terperangkap dalam kitaran ekonomi yang berbahaya disebabkan kos tinggi, gaji rendah, keuntungan rendah dan kurang nilai daya saing. Hakikatnya, kata Anwar Ibrahim, apa yang diwar-warkan dari cita-cita wawasan 2020 dan janji-janji mulut sebelumnya tidak tercapai. Setelah mengambil kira keretakan struktur ekonomi yang ditambah dengan kelemahan tata kelola dan keterlanjuran elit pemerintah, ia menuntut kerajaan melakukan perubahan atau anjakan yang bermakna. Amat dikesalkan andai kata terdapat kalangan yang mahu mempertahankan amalan bobrok dan dasar yang telah terbukti menyebabkan negara menggelongsor ke bawah atau hampir kecundang, ujar beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pengumuman sendiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling menarik perhatian kita. Kerajaan peruntuk tambahan RM800 juta selesai isu bekalan air di Kelantan dan di Sabah.